Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkanlah laporan daripada forum yang telah kami lakukan. Sebelum itu saya memperkenalkan kumpulan ahli-ahli kumpulan saya, Muhammad Aidil bin Subandri, Muhammad Nazrullah bin Naharudin, Muhammad Mirsad bin Suarpi, Ahmad Munir bin Daimin. Oke, ini tugasan yang diberikan. Ini adalah forum pendidikan, yang mana tajuk forum kami belajar bersama AI masa depan atau risiko. Tarikh pada 18 Mei 2026, menggunakan platform Google Meet. Bilangan peserta 20 orang dan panel jemputan kami Encik Muhammad Sadan bin Ahmad Sultan, yang mana beliau adalah pemegang ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan komputer dan rangkaian. Seterusnya, saya pula akan membentangkan bahagian pengenalan. Yang pertama, AI atau kecerdasan buatan semakin berkembang dan digunakan secara meluas dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi ini telah membawa pelbagai perubahan dalam cara guru mengajar dan pelajar belajar. Kedua, AI membantu proses pengajaran dan pembelajaran dengan menyediakan maklumat yang cepat serta pelbagai sumber pembelajaran yang mudah diakses. Dengan adanya AI, pelajar boleh mendapatkan bantuan pembelajaran pada bila-bila masa mengikut keperluan mereka. Seterusnya, penggunaan AI turut memberi kesan kepada guru dan pelajar. Guru dapat menggunakan teknologi ini untuk memudahkan penyediaan bahan pengajaran, manakala pelajar dapat meningkatkan kefahaman mereka melalui pembelajaran yang lebih interaktif. Seterusnya, pendidikan pada masa kini juga semakin digital dan interaktif. Pelbagai aplikasi dan platform berasaskan AI digunakan bagi menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Walau bagaimanapun, AI perlu digunakan secara bijak dan beretika supaya manfaatnya dapat dimaksimumkan tanpa menjejaskan perkembangan pelajar. Kemudian kita beralih pula kepada objektif forum ini. Objektif yang pertama, meningkatkan kefahaman tentang peranan AI dalam pendidikan. Yang kedua, mengenal pasti impak AI terhadap kualiti pendidikan. Yang ketiga, menilai cabaran dan risiko penggunaan AI dalam pendidikan. Yang keempat, menggalakkan penggunaan AI secara beretika dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, membincangkan masa depan pendidikan berasaskan AI. Okey. Untuk soalan pertama, peranan AI dalam pendidikan, alat bantu atau pengganti. Berdasarkan perbincangan yang dijalankan, AI lebih sesuai digunakan sebagai alat bantu dalam pendidikan dan bukannya sebagai pengganti guru. AI membantu guru dan pelajar mendapatkan maklumat dengan lebih cepat dan mudah. Sebagai contoh, pelajar boleh mendapatkan penerangan tambahan tentang sesuatu topik dalam masa yang singkat. Selain itu, AI juga memudahkan pemahaman terhadap topik yang sukar melalui penjelasan yang lebih terperinci serta contoh yang pelbagai mengikut keperluan pelajar. Namun begitu, AI tidak mampu menggantikan sentuhan manusia dalam pendidikan. Hubungan antara guru dan pelajar memainkan peranan penting dalam membentuk suasana pembelajaran yang positif. AI juga tidak dapat menggantikan nilai kemanusiaan seperti empati, kasih sayang dan keprihatinan yang diperlukan dalam proses pendidikan. Di samping itu, pembentukan sahsiah dan akhlak pelajar memerlukan bimbingan secara langsung daripada guru yang tidak boleh diberikan sepenuhnya oleh teknologi. Oleh itu, walaupun AI semakin canggih dan berkembang pesat, guru tetap menjadi tunjang utama dalam sistem pendidikan kerana peranan mereka bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga membimbing dan membentuk kepribadian pelajar. Seterusnya, AI dan kemahiran berfikir kritis. Penggunaan AI sememangnya memberi banyak manfaat kepada pelajar. Namun, jika digunakan secara tidak terkawal, AI boleh melemahkan kemahiran berfikir kritis.
Hal ini berlaku apabila pelajar hanya menerima jawapan yang diberikan tanpa berusaha untuk memahami atau menilai maklumat tersebut. Selain itu, pelajar juga berisiko menjadi terlalu bergantung kepada AI dalam menyiapkan tugasan dan menyelesaikan masalah. Keadaan ini boleh menyebabkan mereka kurang menggunakan kemahiran berfikir sendiri. Oleh itu, AI sepatutnya digunakan sebagai alat sokongan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, AI boleh digunakan untuk menyemak jawapan, menjana idea awal, dan membantu meningkatkan pemahaman terhadap suatu topik. Bagi menangani isu ketergantungan terhadap AI, pelajar perlu digalakkan untuk berfikir dan menghasilkan jawapan sendiri terlebih dahulu sebelum menggunakan AI. Selain itu, guru boleh menggunakan tugasan berbentuk refleksi dan pembentangan bagi menggalakkan pelajar memahami isi pelajaran dengan lebih mendalam. Di samping itu, etika penggunaan AI juga perlu diterapkan supaya pelajar memahami cara penggunaan yang betul dan bertanggung jawab. Yang sangat penting, penggunaan AI perlu dikawal secara bijak agar dapat membantu pembelajaran tanpa menjejaskan kemahiran berfikir kritis pelajar. Kemudian, manfaat AI dalam pembelajaran kendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang manfaat AI dalam pembelajaran kendiri. Salah satu manfaat utama AI ialah menjadikan pembelajaran lebih fleksibel. Pelajar boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja mengikut kesesuaian mereka. Selain itu, AI membolehkan pelajar belajar mengikut kemampuan dan tahap pemahaman masing-masing. Jika terdapat topik yang sukar difahami, pelajar boleh mendapatkan penjelasan tambahan sehingga mereka benar-benar memahami topik tersebut. AI juga memberi akses kepada maklumat yang lebih cepat dan luas. Pelajar boleh mendapat pelbagai sumber pembelajaran dengan mudah tanpa bergantung kepada suatu sumber sahaja. Di samping itu, AI membantu pelajar memahami topik yang sukar melalui penerangan yang lebih terperinci dan mudah difahami. Penggunaan AI turut menggalakkan pelajar menjadi lebih berdikari kerana mereka boleh mencari maklumat dan menyelesaikan masalah pembelajaran secara sendiri. Akhir sekali, AI membantu membina sikap bertanggungjawab dalam pembelajaran kerana pelajar perlu mengurus masa, mencari maklumat dan mengawal pembelajaran mereka sendiri. Kesimpulannya, AI bukan sahaja memudahkan pembelajaran kendiri, malah membantu melahirkan pelajar yang lebih aktif, berdikari dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Seterusnya kita beralih pula kepada pembentangan mengenai AI dalam kelas 10 tahun akan datang. Yang pertama, perubahan yang akan berlaku kepada para guru. Yang pertama, guru akan berubah peranan menjadi facilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Seterusnya, guru akan lebih fokus kepada aspek pemikiran kritis, nilai moral, dan etika pelajar. Dan yang terakhir, guru juga berperanan memberi motivasi dan bimbingan kepada pelajar dalam pembelajaran. Seterusnya, perubahan yang akan berlaku kepada pelajar. Yang pertama, pembelajaran akan menjadi lebih kendiri dan dengan bantuan AI, pelajar boleh mendapat maklum balas dengan lebih cepat dan segera, namun terdapat risiko pelajar terlalu bergantung kepada AI jika tidak dikawal dengan baik. Oke, seterusnya saya akan sambung. AI, manfaat atau risiko. Jadi berdasarkan yang sebelum ini sudah dibentangkan, AI ini sendiri mempunyai manfaat dan risikonya punya manfaat dan risiko lah. Jadi untuk manfaat, AI ini membantu memudahkan proses pembelajaran menjadi lebih cepat dan efisien. Penggunaan AI juga dapat mencematkan masa guru dan pelajar dalam mencari maklumat. Selain itu, AI juga meningkatkan akses kepada maklumat yang lebih luas lah.
dan mudah diperoleh. AI turut membantu pelajar dalam pembelajaran kendiri mengikut tahap kemampuan masing-masing. Seterusnya, AI juga ini mempunyai risiko, yang mana AI ini pengguna AI secara berlebihan boleh menyebabkan pelajar terlalu bergantunglah pada teknologi. Pelajar juga mungkin kurang berfikir secara kritis jika hanya menerima jawaban tanpa membuat penilaian sendiri. Dan terakhir, AI boleh disalahgunakan untuk tujuan yang tidak beretika seperti mini tugasan. Jadi secara keseluruhannya AI ini membawa lebih banyak manfaat kepada pendidikan jika digunakan dengan bijak dan beretika. Seterusnya. Oke, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya, AI sememangnya memberi banyak manfaat dalam dunia pendidikan pada masa kini dan masa hadapan jika digunakan dengan baik dan efisien. Penggunaan AI membantu menjadikan proses pembelajaran lebih mudah, cepat, dan fleksibel kepada guru serta pelajar. Yang mana bagi guru, AI ini boleh tempat mencari buah fikiran ataupun idea-idea dalam merancang aktiviti pembelajaran. Bagi murid juga boleh mencari idea-idea dalam membuat tugasan yang guru bagilah. Walaupun teknologi AI semakin berkembang, guru tetap memainkan peranan penting sebagai pembimbing dan pembentuk sosial pelajar. Memang tidak diragukan lagi bahwa salah satu tugas yang AI ini tidak boleh gantikan bagi seorang guru adalah guru itu sendiri hadir bersama-sama pelajar dalam sesi pembelajaran. Yang mana guru ini membimbing pelajar dari segi sahsia, disiplin, dan tingkah laku pelajar lah. Guru juga ini menjadi contoh teladan bagi murid lah dalam sesi pembelajaran dari segi cara bercakap ataupun tingkah laku guru tersebut. Oleh itu, penggunaan AI perlu dikawal dan digunakan secara bijak supaya tidak menjejaskan kemahiran berfikir dan kreativiti belajar. Yang mana penggunaan AI ini perlu dikawal lah supaya pelajar tidak 100% bergantung kepada AI, yang mana ini akan membuatkan murid tidak berfikir secara kritis, yang mana mereka 100% semua mengambil daripada AI. Keseimbangan antara teknologi AI dan nilai kemanusiaan amat penting bagi mewujudkan sistem pendidikan yang lebih berkualiti dan berkesan. Yang mana seperti mana yang kita tahu, pendidikan yang 100% menggunakan teknologi itu bukanlah pendidikan yang bagus, tapi dalam masa yang sama, pendidikan yang menolak teknologi ini juga bukanlah pendidikan yang bagus. Jadi teknologi dan nilai kemanusiaan dalam pendidikan ini perlu diseimbangkan lah. Yang mana contohnya boleh kita contohkan sebagai kereta api elektrik. Yang mana kereta api ini AI itu sendiri, tapi ada pemandunya. Dan pemandu itu adalah manusia sendiri. Yang mana manusia sendirilah yang perlu mengawal ataupun memandu penggunaan AI ini disalurkan kepada jalan yang betul lah ataupun penggunaan cara yang betul. Saya daripada kami, sekian, terima kasih.